Syukur Alhamdulillah atas nikmat kasih dan sayang Allah. Allah sudi lagi menjemput kita semua untuk datang ke rumah Allah. Allah rezekikan kita untuk mengimarahkan rumah Allah. Allah datangkan rezeki kepada kita untuk kita tunaikan perintahnya yang besar, solat fardu maghrib secara berjamaah. Sesungguhnya untuk sampai dalam suasana ketaatan kepada Allah, untuk sampai dalam suasana nak tunaikan perintah Allah, mustahil tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik ni perkara yang sangat mahal. Tak boleh beli pun dengan wang ringgit. Sekalipun banyak duit kita tak mampu nak beli, sebab dia anugerah daripada Allah. Hidayah ramai orang dapat. Lalu depan masjid dengan azan, dia faham itu azan tapi tak singgah kadang-kadang. Dan kadang-kadang dia niat nak pergi tapi tak datang juga. Itu kadang-kadang untuk hidayah dia maklum. Dan kelebihan berjamaah dan sebagainya, iktikaf, maklumat dan sebagainya. Tetapi nak sampai itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur sungguh-sungguh kepada Allah. Sekalipun kita banyak melakukan dosa maksiat kepada Allah, pada manusia dan sebagainya, tapi Allah sudi untuk memilih kita semua. Itu nikmat yang sangat besar. Syukur Alhamdulillah. Dan ketika ini juga Allah rezekikan kita untuk kita duduk seketika. Kita memenuhi ruang dan waktu yang terbaik antara maghrib dan isyak ini untuk kita tambahkan pengetahuan kita. Dan untuk itulah kaji sama-sama insya-Allah, dan kita membincangkan berkaitan tentang sirah para nabi dan juga Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada dalam sesah yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita dah lihat dalam pertemuan yang lalu di awal muka surat yang ke-6 suratul Baqarah, bagaimana Allah maklumkan dalam Al-Quran ayat ke-30, ayat surat 6 dalam suratul Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika mana Allah berfirman kepada malaikat. Dalam Al-Quran ada kalimah yang hampir sama, idh dan juga idza. Idh artinya apabila, idza pun apabila. Macam mana nak faham tengah-tengah ayat tersebut? Kalau idh artinya perkara yang dah berlaku sebelum kehidupan Nabi SAW. Al-Quran memang datang selepas Nabi hidup, tetapi Al-Quran dah ada sebelum manusia dihidupkan lagi. Kan? Dalam surah Ar-Rahman Allah sebut Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Itu dalil menunjukkan bahawa Al-Quran dah sedia ada sebelum Adam diciptakan lagi. Berada di mana? Di arasy Allah Subhanahu wa taala, di Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Quran dah sedang ada dah. Tetapi Allah membuat keputusan untuk turunkan Al-Quran pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat nak bezakan iz dan juga iza. Bila Nabi baca, dia boleh baca kepada Nabi wa iz, ingat peristiwa itu dah berlaku lama dah. Dan ingatlah kata Allah ketika Allah berfirman kepada malaikat awal lagi. Bagaimana firman Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku ni kata Allah, aku nak menjadikan di bumi ini khalifah. Itu iradah Allah. Apa iradah? Kehendak Allah. Allah berkehendak untuk ciptakan manusia dekat bumi ini sebagai khalifah. Itu sebab ada orang argue, ada orang marah. Dia kata apa? Dia kita baca Quran sebagainya. Kenapalah Nabi Adam ni makan buah tu? Kan dah kecampak. Kalau tak kita untung kat syurga dah. Makan ke tak makan tetap diturunkan ke bumi. Tetapi kenapa peristiwa tu Allah izinkan berlaku? Allah terangkan sekejap lagi. Okay? Allah sebut dalam Quran, Allah jadikan khalifah dekat bumi ni. Sebab itu Allah membuat keputusan Adam diciptakan daripada tanah, mintin. Dalam tafsir Khazin diterangkan 7 elemen tanah. 7 elemen tanah. Kan dia cerita dah pada bulan lepas, dia tengok balik dalam Facebook. Okay? Dalam Facebook cerita bulan lepas kan. Bagaimana malaikat turun naik, Jibril turun, Mikail turun, Israel turun untuk ambil tanah tu. Sampai Israel, bumi tak kata apa dah, dia cekup je. Sebab Israel ni malaikat yang kental. Malaikat
Dan dalam malaikat ni ada dua malaikat yang Jibril pun takut sebenarnya. Satu Israel, sebab cabut nyawa, dia risau juga. Tapi yang dia paling takut malaikat Israfil, malaikat tiup sangka kala. Kalau tuan-tuan baca kitab Al-Khusyuk fi Solah, bab yang terakhir berkaitan tentang kelebihan seorang hamba, datang satu hadis riwayat daripada Musnad Imam Ahmad, bukan Haji Ahmad. Okey, Musnad Imam Ahmad. Okey, dalam hadis sebut dalam satu kisah, ketika Nabi sedang duduk berbual, saya kata Nabi duduk berbelajar dengan Jibril alaihissalam, tiba-tiba faizan syaqqatis sama, langit terbelah, farazal ilal ma, turun satu malaikat depan Nabi. Ketika itu Jibril yang besar yang kecil. Nabi tengok perubahan pada Jibril, tapi tak tegur. Kenapa kau takut ke tak? Nabi apa je. Malaikat tu datang, ya Rasulullah, arsilni, aku datang bawa utusan Allah, rabbuka ilaika, datang bawa amanah daripada Allah. Diminta Nabi, ya Rasulullah, pilih, engkau nak jadi raja berstatus, nak jadi nabi status raja, ataupun nabi berstatus hamba. Dua benda, nabi berstatus raja ataupun rasul berstatus hamba. Pilih antara dua. Kalau kita agak-agak orang tawarkan, Ustaz, tanding Ustaz parlimen contoh. Kan ni luar topik sikit lah kan. Bukan ada tak contoh. Kalau Ustaz dapat Ustaz, saya harga ni. Kakak macam mana? Kita rasa nak dunia ke? Tak jangan kan, kalau saya pilihkan Ustaz, tak datang dalam masjid kan. Ustaz ni belah mana-mana ni. Tu kadang-kadang macam tu. Nak gandakan bahawa kalau kata dan tadi orang tawarkan kekayaan dengan kemiskinan, confirm dah nak kaya, siapa nak miskin? Tapi kalau dia pilih miskin, iman dia memang first class lah. Kan memang terbaik lah kalau kata pilihan tu. Bila mana pilihan tersebut, Nabi pun bukan tagak-agak dah, Nabi diam sekejap. Nak ambil, kata para ulama, kalau ketika itu Nabi buat pilihan, Nabi berstatus raja, Allah akan tunjukkan dalam Al-Quran kehebatan Nabi Muhammad melebihi Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman kerajaannya 2/3 dunia, antara Nabi yang terhebat dalam takluk pemerintahan ni. Ketika itu kalau kata Nabi buat pilihan tersebut, Nabi Muhammad lah antara orang yang banyak harta. Tetapi dia pandang Jibril bagi isyarat, ambil yang kedua ya Rasulullah, ambillah Rasul berstatus hamba. Nak menunjukkan bahawa bukan Nabi tak kaya tak, Nabi tak ada harta, tapi kehidupan Nabi seumpama seorang hamba. Apa tujuannya? Nakkan umat dia, kita ni semua rasa kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jawatan besar mana sekalipun, itu atas sebab Allah berikan kelebihan kepada kita, rasalah hamba. Ketika cerita ini, Aisyah pun menceritakan dalam sebuah hadisnya, lepas peristiwa ni berlaku, apa kata Aisyah? Ma syaba'a ali Muhammadin, tak kenyang, langsung tak kenyang lagi dah keluarga ahli Muhammad, min khubzi sya'iri, sekalipun makan roti dan dibuat daripada bali, yaumaini mutatabi'aini, 2 hari berturut-turut, hatta qabila Rasulullah SAW, sampailah Nabi wafat. Peristiwa tu tadi, apa Nabi buat keputusan? Siangnya aku nak berpuasa, malamnya nak beribadat, harta dekat rumah orang bagi infak, sedekah terus, hari ni dapat terus infakkan, satu benda pun tak ada dekat rumah. Bahkan Fatimah datang pada rumahnya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai anakku Fatimah, dapur ayah pun seminggu tak berasap dah. Macam mana? Tuan-tuan, itu nak menunjukkan bahawa Nabi menunjukkan kehidupan seorang hamba, nak menunjukkan bahawa iktibar daripada kita semua. Sedangkan Nabi kaya. Nabi ada 2 orang sahabat yang pegang kunci harta Nabi. Sebab bila orang minta sumbangan sebagainya, Nabi bagi. Tapi Nabi tak tunjuk dalam kehidupan seharian dia, nak iktibar kepada kita semua bahawa itu yang terbaik. Baik, nak ceritakan kat sini ya, berkaitan tentang Adam alaihissalam tadi. Okay, bagaimana Allah buat keputusan tunjukkan Adam alaihissalam, ceritakan dan sebagainya, sebagai manusia yang terbaik. Okay, nak ceritakan tuan-tuan, pada Adam alaihissalam ada ikut juga. Dia kata, Ustaz, Adam ni bahasa apa sebenarnya? Kan tuan-tuan, tak payah fikirlah. Al-Quran dia bukan buku sejarah. Apa artinya? Tetapi Al-Quran lengkap dengan sejarah. Buku sejarah artinya dia fakta demi fakta.
fakta ni fakta. Tapi Al-Quran datang kepada kita, Allah bentangkan Al-Quran. Allah tak letak yang pertama masa. Bila berlakunya? Bila Adam diciptakan? Ada setengah riwayat kata daripada hari Jumaat dan sebagainya. Benar. Ada riwayat sebut, satu riwayat dari Imam Muslim, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Adam diciptakan pada hari Jumaat. Bila waktunya? Waktu asar. Tetapi para ulama kritik hadis tersebut. Dia lihat Abu Hurairah ambil daripada Ka'ab bin Akhbar. Siapa Ka'ab bin Akhbar? Orang Yahudi yang masuk Islam selepas itu. Orang Yahudi dia penuh dengan ilmu. Dia bawa masuk pengetahuan dan keilmuan dia, bawa masuk Islam, diterangkan. Itu timbulnya Israiliyat. Orang Arab dia cetek dalam bab ilmu. Tapi bila Islam datang, Allah angkat martabat orang Arab dengan Islam tadi. Itu perbezaan dia. Yahudi memang ilmu itu selesai lah. Tersebab kebenaran Nabi daripada Bani Israel, mereka tahu cerita tu berlaku. Apa sekian-sekian-sekiannya. Bila mereka masuk Islam, mereka bawa pengetahuan mereka, jadilah kisah Israiliyat. Dan Nabi pesan kepada kita, dengar cerita yang luar topik dari Quran ni. Datang daripada mana? Tengok sumber dia. Satu, kalau kata Israiliyat, ada yang boleh diguna pakai bila mana ada nas-nas yang dalil, yang kuat. Contoh, ada hadis ke, ada kalam ulama asar dan sebagainya. Oh, terimalah. Kita baca tafsir Ibn Katsir, ada cerita. Oh, okey. Baca tafsir ni, ada cerita tu. Okey. Cari, sama jumpa. Tak jumpa, bila agak-agak macam meragukan. Macam orang katalah, nama-nama nama iblis dan sebagainya, mungkin macam-macam sebagainya kan. Quran tak sebut. Ada tak dalilnya? Berarti macam menyanggah sikit, itu kita tinggalkan. Yang ketiga, Nabi kata jangan terus tolak, jangan terus terima. Sebab dikhawatiri Israiliyat tu betul. Cuma kita tak ada sumber dia je, tak jumpa dan sebagainya. Tu konsep Israiliyat dan sebagainya. Bahkan asal mana Adam tu datang pun, nama dia pun tak kisahlah tuan-tuan. Sebab dia tak mendatangkan pertambahan iman kita ataupun mengurangkan dan sebagainya. Cuma kita sedia maklum, beriman kepada Nabi Allah, Adam manusia yang pertama diciptakan. Berdasarkan mana? Dalil Al-Quran. Selesai kat situ. Okey, dalil yang kuat. Baik. Dalam hadis tadi ada juga riwayatkan bahawa dalam satu lagi hadis, okey, sebab Abu Hurairah ni seorang ahli sufah yang cintakan ilmu. Bila mana dia dengar kisah daripada orang Yahudi, orang Islam, cerita-cerita, dia pun pada asalnya mungkin tak sabit pada Nabi. Tapi mungkin anak murid dia dengar, dia disandarkan kepada Nabi. Itu yang bahaya kat situ. Kan? Itu sebab bila mana tuan-tuan dengar dan kuliah sebagainya, take note betul-betul. Sumbernya daripada kitab ke, hadis Al-Quran ke sebagainya, kena fokus. Tak boleh kata apa, oh cerita macam ni kot, tiba-tiba tukarlah cerita tu. Kan? Ibarat kita kata kalau zaman dulu kecil-kecil, kita main telefon rosak lah. Duduk panjang-panjang, yang belakang ni baca, apakah maklumat yang baca, okey, sampai kat depan bisik-bisik, sampai kat ujung depan bagi tahu apa cerita tadi, lain jadinya, telefon rosak lah. Macam kita telefon, ngat-ngat, kejap dengar, kejap tak dengar, dan maklumat tu salah lah. Tu macam tu kadang-kadang. Sebab kadang-kadang kalau orang jumpa saya kuliah pun, tolong WhatsApp saya balik. Sebab bila WhatsApp tak hilang lah maklumat tu. Kau tadi fikir, bila kuliah ni ya? Jemputan ni macam mana ya? Kau tak WhatsApp tu tak adalah. Sebab bila maklumat tu WhatsApp, itu rujukan dan sebagainya. Okay? Itu yang Quran dan sebagainya. Cerita kat sini tentang Adam AS. Baik, saya skip lagi. Lepas dah cerita lah bagaimana Adam dihasut oleh Iblis. Iblis untuk dekat dengan buah khuldi. Itu orang kita yang bagi. Quran tak sebut pun. Sebab khuldi itu artinya kekal. Artinya kekal. Lu sebut buah khuldi, artinya buah yang kekal. Kenapa cerita itu berlaku? Dan Suratul A'raf diceritakan bagaimana Iblis ni dia cuba nak hasut Adam alaihissalam. Mula-mula dia gunakan elemen dia sendiri, tak jalan. Digunakan Hawa, isterinya. Dia kata apa? Adam, sebelum kau diciptakan, aku dah cipta lebih awal lah. Jadi pengalaman aku ni besar, banyak dia kata. Dan sebelum aku cipta pun pohon tu tak ada lagi dah. Mungkin dia tipu, Wallahualam. Pohon tu sebenarnya untuk kau kekal dekat akhirat, dekat syurga ni. Kan? Sedangkan kau tahu tak nak ciptakan kau? Tak tahu. Macam kita lah kadang-kadang kita kena dekat adik kita kan. Dek, kau tahu tak dek? Abang ni lahir dulu dek.
Jadi engkau tu sebenarnya lahir tak kena masa ni. Kan pada adik kita pula kan. Mulalah adik kita pun, ya ke mak? Ya, adik mula macam tu kan. Dan mula fikir macam-macam, dah fikir sangat buruk dan sebagainya. Iblis macam tu juga. Dia kata, Adam, kau tahu tak? Pohon tu sebenarnya kalau makan kau kekal dekat syurga ni. Dan kau sebenarnya tak dicampakkan ke dunia. Dunia tu pula, oish, kata Iblis, kami dah duduk dah kat dunia. Dunia ni nak makan payah, nak kena masak, nak kena itu, tanam pokok dan sebagainya. Ke syurga kau tengok, kau nak makan apa kau makan dia kan. Kata Iblis macam tu. Ada pun terfikirlah, manusia kan ada akal, terfikirlah macam kita lah. Dik, dah doa selama dik. Doa selama tu payah dik. Abang doa selama dik. Kan doa selama tu kena bangun pagi 5 pagi, kena pergi jemaah dekat subuh kat surau, kesalapan pula lambat dik, leceh dik. Makan pula tak sedap. Habis kat rumah dik, mak masak sedap. Contoh abang kita pergi selama kan. Padahal ada sebab tu sebenarnya. Kan. Ataupun macam-macam lah dia macam tu. Ini Iblis macam tu juga. Sampai kan Adam kata, iya. Pohon tu kalau kau makan, buahnya kau kekal dekat syurga ni sampai bila-bila. Adam pun dengar macam tu, termakanlah. Lalu dia makankan. Nak cerita kat sini bukan nak katakan salah Adam tak, tapi nak menunjukkan dikala kita melakukan ketaatan kepada Allah, ada makhluk lain yang cuba cucuk kita, tarik bagi kita jatuh. Macam kita lah kadang-kadang tuan-tuan, kita dah bina kedudukan kita, empire kita cantik dah, tapi tak mustahil ada orang bawah ni yang untuk nak jatuhkan kita. Kan, tu sifat manusia sebab iri hati tu tadi. Tu pada Quran sebut ada doa dia kan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apa? Rabbana ighfir lana Rabbi apa ayat tadi? Allah Subhanahu Ustaz, surah Al-Hasyr. Sambung ayat tadi. Fi qulubina ghillal lilladzi. Okey, ghilla tu. Ghilla tu dengki. Asal kalimah hasad dengki satu. Hasad tu dengki. Okey, hasad tu dengki, orang Melayu sebut hasad dengki. Tamak orang Melayu ni. Hasad tu terjemahannya dengki lah. Kita pula hasad dengki, dua-dua kita nak ambil. Okey, hasad dengki ni dia akan nampak terang-terangan. Tapi untuk orang yang beriman, ghillah kata Allah. Apa ghillah? Dengki yang tak nampak. Boleh solat sama-sama berjamaah, boleh makan semeja, boleh makan kadang-kadang satu talam, tetapi ada niat yang tak baik, tu ghillah. Itu Quran sebut, jangan letakkan, jangan jadikan dalam wala taj'al, wala taj'al fi qulubina ghillah. Jangan kau jadikan di hati kami ini ada perasaan ghillah, dengki. Siapa pada apa? Pada orang yang beriman. Kita semua nak rahmat Allah, tapi bila timbul macam itu masalah, tu ghillah, artinya dengki yang tersembunyi. Kan, bukan nak kata sesiapa pun tuan-tuan, manusia, kita manusia, ada nafsu, ada syaitan dekat situ. Itu fungsi dia. Okey. Itu sebab dia letakkan fa'azallahum asy-syaitan ayat 37 tu, 36, fa'azallahum asy-syaitanu anha. Maka asbab daripada syaitan tadi. Apa syaitan? Syaitana, makhluk yang berbentuk perasaan yang jauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak gunakan iblis. Sebab iblis ni berfizikal, ada bentuk, tubuh bentuk dan sebagainya. Tapi syaitan berbentuk perasaan. Nampak tak perasaan? Tak nampak. Duduk kat mana? Dekat dalam nafsu kita. Wa nafsihi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua elemen besar. Satu fujur, satu taqwa. Fujur ni nafsu lah. Dan dalam fujur itulah duduknya syaitan kita tadi. Setiap musuh ada syaitan, ada perasaan jahat tu ada. Tetapi yang dapat didik macam mana? Terus sebut wa 'allama Adam. Adam diberikan dengan ilmu. Ilmu yang dapat kontrol nafsu tadi. Kalau tak kontrol, masalah tuan-tuan. Masalah pada kita ni. Semua kita nak. Itu sebab Allah terangkan dalam Quran, tak ada Rasulullah ni berkaitan tentang keilmuan tadi. Okay? Syaitan perasaan yang menggugat kita untuk jatuh pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita baca Quran bukan mula dengan na'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ramai-ramai pun a'udzubillah juga.
Sebab kita berlindung daripada syaitan yang dalam diri kita ni, yang duduk dekat kita punya nafsu kita ni, terisau kat situ. Kadang-kadang kita buat ibadat, orang tak nampak ni, tak apa, tak payah buat lah. Ataupun nampak orang dah buat lah, kan? Tengok Ramadan, tak nampak pun puasa tu, tak nampak makan, tapi ada orang kadang kat rumah, makan, kenyang. Tapi ada orang yang betul-betul fikir, ni bulan puasa ni, so seorang kat rumah pun tak nak pandang bertais dah. Sebab itu Allah nilai dia, lapar hati dia. Tu sebab iman dan sebagainya kan. Baik, selesai dalam bab situ. Allah sebut fa akhrajahuma mimma kana fi, maka keluarlah kamu semuanya berdua ke mana? Daripada syurga ini. Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu, maka kamu akan bermusuhan antara satu sama lain. Siapa dia? Manusia dengan syaitan tadi bermusuhlah, kan, gaduh. Dan boleh jadi juga dalam manusia dengan manusia, sebab manusia itu dipengaruhi oleh syaitan. Itu sebab ada surah An-Nas tadi, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, daripada kelompok jin dan juga manusia. Wujud dari manusia, artinya tak mustahil ada manusia yang terpengaruh dengan nafsu syaitan tadi, dia tergelincir, tak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil, na'udzubillah. Tapi ada orang yang iman dia kuat, dia dapat tenang, tak apalah, aku nak redha Allah, yang penting redha Allah tu penting, rahmat dan sebagainya. Nak gambar kat sini, okey? Selesai bab tu. Lah biarkan tu kat dunia ni sampai wa mataun ilahin, dan keadaan sampai bila? Sampai keadaan yang tentukanlah. Baik. Nak ceritakan part hari ini berkaitan tentang taubat Nabi Adam alaihissalam. Dalam tafsir diterangkan sebahagiannya, Ibnu Asakir terangkan, Adam alaihissalam akibat dengar fa akhrajahuma mimma kana fi, dia dengar Allah sebut keluar engkau daripada syurga. Dia dengar, walaupun tujukan kepada Adam dan juga kepada iblis tadi, dengar. Adam pun istighfar keluar daripada syurga. Kata Ibnu Asakir, Nabi Adam menangis 60 tahun. Allahu Akbar, lama tuan-tuan, 60 tahun. Agak-agak buta tak agak-agak? Kan, kalau macam P.Ramlee nangis sebulan, dia buta lah. Kan, P.Ramlee cerita-cerita dia segar sebab dia ada elemen-elemen kerohanian dekat situ. Berterusan menangis, buta-buta, mata dalam kisah ibu mertua kan, kisah selamat tu. Adam menangis 60 tahun sebab diusir daripada syurga. Dia mengenang kesalahan dia sebab dia termakan pujukan syaitan tadi, memakan buah tadi. Dia menangis 70 tahun. Allahu Akbar. Total 130 tahun dia menangis. Itu pandangan dari Imam Ibnu Asakir. Okay? Dan Quran tak sertakan, cuma ada pendapat-pendapat yang kuat kat situ. Baik. Dan Adam alaihissalam nak minta ampun kepada Allah ni macam mana? Allah sebut fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat fataba alaihi. Maka Allah datangkan kepada Adam beberapa kalimat. Artinya kita ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita ada dosa, kita buat kejahatan dan sebagainya. Nak minta ampun macam mana? Allah sebut fastaghfiru, minta ampun kepada Allah. Apa dia? Istighfar lah. Allah ajarkan macam tu. Tu dia dengan Adam. Dan minta ampun ke ayah, minta ampun ke Allah macam mana? Allah sebut datangkan beberapa kalimat, fataba alai, baru taubat tu diterima. Kan, macam kita lah. Dulu masih kecil-kecil, mak marah kita, merajuk, mak diam, ditama, mak macam mana ni mak? Mak cakap nak minta maaf, pergi buat macam tu. Allah mau minta maaf je pun, kata nak minta maaf, buat aje lah. Kadang dia macam tu. Kan ada ayah yang bagi syarat, nak minta ampun, betul, janji tak buat lagi. Okey, jadi tulis surat contohnya. Tuan-tuan, lagi surat ke ayah, tulislah. Maksudnya itu juga dengan Nabi Adam AS. Allah nak ampunkan dosa dia sebab makan tu tadi. Bukan nak katakan marah sangat dah, tapi nak menunjukkan bahawa tu ketegasan Allah Subhanahu Wa Taala, nak menunjukkan bahawa tu perintah. Allah sebut apa atas lagi tu, berkaitan tentang tadi wala taqraba, sebut jangan dekati. Tapi bukan dia dekat saja, dia makan lagi. Itu yang Allah marah tu. Kan, dan katakan bahawa Allah datangkan ayatnya. Apa kalimatnya yang kita baca ni lah, yang tu kalimat yang kita amalkan dalam doa tu.
Allah rakamkan dalam suratul A'raf. Mari kita buka suratul A'raf. Doa Nabi Adam alaihissalam letakkan dalam suratul A'raf. Okey. Pada ayat ke-23. Okey. Dalam suratul A'raf ini sambungan cerita Nabi Adam alaihissalam, bagaimana dia berlaku kisah jin dan sebagainya, dibacalah tuan-tuan. Okey. Nak highlightnya doa dia. Doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ayat 23 tu. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi. Kenapa ajar menzalimi? Saya perintah tadi jangan dekat, jangan dekati pokok tadi, tapi zalim, dekat pula. Zalim ni artinya menganiaya diri sendiri. Bila perintahkan kita beribadat, solat, tak payahlah, malaslah. Zalim tak kita? Zalim. Sebab perintah suruh beribadat. Suruh puasa, tak puasa. Zalim tak kita? Zalim. Sebab kita tak ikut perintah Allah SWT. Allah ajarkan mula-mula, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi akan diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya kau tak ampunkan kami, wa tarhamna, dan tak rahmati kami ni. Siapa kami ni? Adam dan juga Hawa. Adam tak kata sendirian dah. Dia tahu isteri dia pun terlibat sama dalam kisah ni. Jadi minta ampun sama-sama. Kalau kau tak ampunkan kami, tak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi. Kata para ulama, rugi bab mana? Rugi di akhirat nanti. Sebab nak masuk syurga balik tak lepas dah, sebab dosa tak diampunkan. Itu sebab ini doa yang perlu kita amalkan sungguh-sungguh. Bila kita baca tu, kita cuba dapat fahamkan maksudnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian, terdedah dengan buat dosa tu amat dekat. Bukan sekadar perbuatan kita, tak. Hati kita pandang pun terdentik perkara yang tak baik pun dah kena dosa lah. Kita sama macam tu. Tu sebab minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Kan. Dan kalau kau tak ampun kami, tak rahmati kami, rugilah kami. Sebab kita nak masuk syurga nanti. Tengok ampun tak diampunkan. Nak buat aja istighfar kepada Allah. Sebab itu Nabi ajarkan kepada kita istighfar banyak-banyak. Perintah Allah itu istighfar kan. Nabi pun contoh untuk istighfar kepada Allah SWT. Nabi istighfar 70 atau 100 marrah, 70 kali, 100 kali. Tanya diri kita, berapa kali istighfar dalam sehari? Kalau sekadar kita solat 3 kali 5, 15, cukup tak? Tak cukup. Solat sunat kita tak faham berapa solat rawatib 14 contohnya. Kali dengan 3 baru berapa? Baru 52. Campur 15 tadi baru berapa? Tak sampai 100 lagi. Sedangkan kita ni terlalu dekat dengan dosa. Sebab itu ada sebahagian para ulama kata, amalkanlah 300 kali, ataupun sekurang-kurangnya baca penghulu istighfar tadi. Okey, daripada awal pagi satu, siang satu, ataupun 3-3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tu perlu istighfar, boleh amalkan. Ataupun ke bismillah ni kan ada lain-lain sebagainya. Istighfar ada selawat al-azim dan sebagainya. Istighfar kabir pun ada. Jadi banyak tuan-tuan, amalkan. Jangan kita biarkan diri kita kosong. Sebab dia ruang dan peluang untuk minta ampun kepada Allah. Mampu lagi buat solat sunat, taubat. Sebab Allah gambarkan dalam kisah Nabi Adam ni bagaimana Adam pun struggle nak minta ampun kepada Allah. Bukanlah biarkan tak, tapi nak menunjukkan kesungguhan. Adam lepas melakukan kesilapan, kesalahan, walaupun bukan sebab dia dihasut, tapi nak gambarkan kepada kita betapa pentingnya minta ampun kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah yang menciptakan kita.
Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Jadi bila kita mengakukan Tuhan kepada Allah, redha, raditu billah, aku redha kepada Allah, apa jua berlaku, minta ampun, astaghfirullahalazim, ya Allah, kesilapan aku dan sebagainya kan. Tu gambaran Adam AS. Baik, ketika Adam minta ampun ni, Adam dah berada di dunia dah sebenarnya, dan sebagai saya kata dia berada di dunia, dan Adam turun di dalam kawasan India, okey, dan Hawa tinggal turun di Jeddah, Arab Saudi. Tu nama Jeddah tu Jaddatun, nenek sekalimah tu. Sebab Hawa turun kat situ, turunkan di Jeddah. Asal Jeddah tu Jaddatun, nenek kat situ. Adam turun dekat dengan India. Mereka mengembara sama-sama bertemu di Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Tu yang kita haji tu jumpa tu, Jabal Rahmah. Kan keadaan dan sebagainya. Nak ceritakan cantik sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berlakulah kehidupan mereka dekat situ. Dalam riwayat menyatakan bahawa, dalam Quran tak sebut, tapi ada tafsir, ada riwayat hadis yang mengatakan Adam hidup selama 1000 tahun. Adam hidup selama 1000 tahun, lama. Dan Hawa ada 3 riwayat tentang anaknya. Riwayat yang pertama mengatakan bahawa Sayyidatina Hawa mengandung 20 kali. Ibu-ibu boleh ke 20 kali mengandung? Okey, kadang-kadang 3 kali pun rasa macam dah lah bang, cukup lah bang kan. Orang dah lama dah, lama 10 adalah. Okey, Sayyidatina Hawa dia mengandung dan bersalin 20 kali. Setiap anak yang lahir kembar sepasang, laki perempuan. Jadi anaknya berapa? 40 orang. Okey, tu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua kata Hawa hanya mengandung dalam 10 kali dia, 10 kali mengandung. 10 kali artinya dapat 20 anak, 21 lahir 11 kali. Dia beza anak 21 orang. Okey. Satu itulah Syekh alaihissalam. Dia tak ada kembar pun. Jadi kembar-kembar, yang bongsu Nabi Syekh alaihissalam. Sebab Adam, yang kedua Nabi Syekh. Jadi saya terangkan kenapa Nabi Syekh alaihissalam. Terus tu masuk pula yang ketiga kata mereka hanya ada 11 orang anak saja. Wallahu alam, tak pasti. Sebab riwayat yang sahih hanya menyebut 5 nama je anak Nabi Adam ni. Quran pun sebut dalam suratul Maidah, "Watslu alaihim naba banai Adam bil haqq." Allah sebut, ceritakan wahai Muhammad tentang kisah 2 orang anak Adam. Nama tak sebut. Kan? Watslu alaihim naba banai, 2 orang. 2 dia dapat daripada mana namanya? Daripada riwayat hadis Nabi SAW. Ada 5 nama dia. Yang pertama anak bernama Qabil. Pasangan dia siapa? Iklimah, kembar dia. Habil, kembar dia Labuda. Yang kelima siapa? Nabi Syais alaihissalam. Tu 5 nama dia. Yang ada, yang kuat hujahnya. Yang lain wallahu a'lam. Jangan tanya. Dapat manusia nama, tak cerita lah, tuan-tuan, susah itu. Nak cari tak jumpa kitab tak ada lah. Okay? Yang ada 5 nama dia. Qabil, kembar dia Iklimah. Habil, kembar dia Labuda. Dan yang kelima Syais alaihissalam, Nabi Syais alaihissalam. Okey, baik. Yang 2 ni berturut-turut dah. Lepas Qabil dengan Iklimah, selang berapa ketika lahir pula Habil dan juga Labuda. Setengah riwayat menyatakan bahawa Hawa mengandung seperti manusia normal biasa. Sama cerita tentang kisah Maryam alaihissalam. Macam Maryam, ada setengah riwayat kata dia mengandung sehari je. Mengandung pagi, petang salin dah. Tapi dia menyakalkan keadaan itu sebab dia wanita yang sama. Tetap juga mengandung 9 bulan 10 hari. Sebab ada kisah yang berlaku, Maryam bawa diri dia, memecilkan diri pada kot fitnah berlaku. Berapa lama dia berkurung? 9 bulan 10 hari itulah, sampai dia bersalin. Itu juga dengan Hawa, wanita mengandung 9 bulan 10 hari. Cepat ke lambat itu wallahu a'lam. Kalau kita ibu-ibu mungkin ada pengalaman kot anak yang keluar awal ke sebagainya kan, kurang pernah matang dan sebagainya, itu kita. Tapi dari kisah Nabi tetap sama. Baik. Nak ceritakan tuan-tuan, mereka membesar seperti anak-anak yang sama. Sama membesarnya. Okey.
Dan bila membesar, dengan sampailah bila mana Qabil besar, Iklimah pun besar. Iklimah ni jadi cantik lah, macam anak kita lah yang perempuan. Kalau kata dia 3-4 orang, sama tak cantiknya lain-lain. Kadang-kadang yang sulung tu dia biasa, dia kata orang kata apa, panggil asbul, asal boleh je. Kan. Yang kedua ni dia suka make up pula. Kan. Rajin make up. Yang ketiga lagi selempet. Contoh kan, na'udzubillah kan. Jadi macam tu juga. Iklimah dengan Labuda ni walaupun adik-beradik, tapi sifat mereka berbeza. Iklimah membesar dengan cantik, Labuda membesar biasa-biasa sahaja. Sampailah riwayat turun, arahan daripada Allah SWT, Adam, kahwinkan anak kamu. Kalau tak kahwin, nak berkembang macam mana? Kahwin macam mana? Kahwin silam. Ketika itu syariatnya begitu. Okay? Artinya Qabil akan berkahwin dengan Labuda, Habil berkahwin dengan Iklimah. Tapi biasalah, tengok pasangan ni cantik, takkan dia nak terima yang tak cantik. Dia IQ lah dekat Allah. Dan lalu kat Nabi Adam, ayah dia, ayah, tak boleh lah Iklimah ni pasangan saya, yang cantik, saya kahwin dengan dia lah. Kan. Habil ikut dia. Qabil, dia sebagai abang sulung, dia agresif. Memang kasar sikit. Macam kita lihat anak kita yang sulung lah. Sebab kita keluarga kan agresif sikit lah. Tapi kalau anak sulung tu dah mati, ada taman, susah. Dia pijak dengan adik-adik. Contoh macam tu. Qabil besar dengan keadaan yang tegas. Habil dia sopan santun, dia baik, dia ikut, dia patuh, dia apa yang dia cakap. Sampailah bila ayah cakap tak boleh kena macam tu, itu adik-adik kamu betul, dia ini pun betul, kena silang. Sampailah yang berlaku apa dalam Quran sebut, waslu alaihim naba'a banai adam bil haqq. Allah minta terangkan dengan sebenar-benarnya. Kenapa nak terangkan macam tu? Sebab berlaku pertikaian sekarang ini dalam sekolah-sekolah. Gaduh sebab apa? Gaduh sebab Qabil tak terima pasangan ni tak cantik kan. Habil cantik, itu dah faham? Dah. Mereka bergaduh sebab korban sebenarnya. Iz qarraba qurbana. Dah cerita dah. Masa mula-mula kisah dalam jemput kat sini, dalam bab korban kan. Cek balik kat FB, dah cerita dah bab tu. Kan? Asalnya bab korban, bukan sebab cantik tak. Bab pengorbanan tu. Dan ayat tu juga menyanggah berkaitan tentang dakwaan orang. Manusia ni tak ada tamadun tak? Zaman Nabi Adam dah ada lah. Dah ada lah. Bagaimana Qabil dia persembahkan tanaman-tanaman dia sebab dia petani. Tapi dia rasa, buat apa nak bagi dekat Allah? Nak sembah macam ni, bukan boleh makan pun. Bagilah gandum yang teruk, yang tak elok. Habil sebagai penternak, dalam surah Yasin ceritalah bagaimana penternak dan sebagainya. Dia pilih mana kambing kibas yang terbaik persembahkan kepada Allah, dibentangkan korban tersebut. Itulah yang berlaku. Baik, itu part turun sikit dia cerita. Nak ceritakan kat sini, bermula daripada peristiwa malu tu tadilah keluarga Adam AS berpecah kepada dua keadaan. Berpecah. Keturunan Habil yang akan berkahwin dengan Iklimah ini, Habil ini pasangan dia yang lelaki handsome. Part yang pertama, Iklimah ni yang perempuan cantik-cantik. Setengah riwayat dibuat kiraan macam ni. Yang pertama lahir yang perempuan cantik. Part yang kedua lahir lelaki cantik. Yang ketiga perempuan cantik balik. Yang keempat lelaki balik handsome. Macam tu. Okey. Dan bila mana berlakunya peristiwa tadi, Qabil malu. Mungkin ayah marah kot. Lalu dia malu dan dia membawa diri turun, bawa penempatan di bawah bukit. Asal kat mana? Jabal Rahmah tu lah asalnya. Duduk kat atas tu. Bila mana bergaduh tak puas hati, turun bawah, merajuk. Dan adalah adik-adik yang ikut. Kan kalau abang merajuk kan adik-adik ikut sama. Abang, aku ikut kau bang. Kenapa? Yelah kau gaduh dengan ayah, aku ikut kau sekalian. Sudah adik pun ikut sama. Kan ayah pun biar lantak. Ikut abang tahu, aku pergi. Kan kadang-kadang kan berlaku macam tu. Tu juga bila mana ada yang ikut, ikutlah. Kan Adam nangis, sedih. Sampailah bila mana Nabi Syes lahir, Nabi Adam lihat Syes ini dia mewarisi ataupun ada sifat yang sama macam Habil tadi, yang baik, yang soleh. Itu sebab Nabi kedua Nabi Syes alaihissalam. Adam, Nabi Syes. Belum sampai Idris lagi, baru Nabi Syes alaihissalam.
Ada part-part lain tu ada. Okey. Artinya Nabi Syis dan juga adik-beradik yang Labuda ni, Habil ni tadi tinggal dekat mana? Dekat atas bukit. Yang bawah tadi geng-geng Qabil dan adik-adik ni yang agak-agak yang nakal sikit lah berada di bawah. Okey. Setengah riwayat kata dan tafsir kata yang tinggal dekat atas ni lelaki dia semua handsome belaka. Sebab keturunan daripada Habil tadi lah, geng-geng tadi. Yang kat bawah ni perempuan-perempuan cantik. Di situlah dalam sebuah kitab mengatakan bahawa bermulanya muzik berlaku dekat situ. Muzik, permainan muzik ataupun elemen-elemen keseronokan ni, hiburan ni main dekat situ. Bila mana yang bawah duduk diam-diam tuan-tuan, takkan nak pandang kau pandang aku pandang kau, tak. Buatlah hiburan sikit. Bila berlaku hiburan macam tu, yang kat bawah ni perempuan cantik, mula main gitar. Gitar tak ada zaman tu kot. Okey, main apa tak? Main mungkin ada alat-alat dan sebagainya, tali sebagainya, bunyi-bunyi. Yang kat atas kita tarik. Bawah tu dia pesta apa lah? Kan? Pesta apa, dia pun turunlah tengok. Lalu berlakulah perzinaan dekat situ. Itulah kisah mula dia. Okey? Itu sebab dalam hiburan ni bukan nak salah tak? Hiburan tak salah. Tapi jangan sampai melalaikan. Bila melalaikan, kebangkalian jatuh kepada penzinaan. Tu hati-hati kat situ. Tu part tu yang berlaku. Baik, tu berkaitan tentang Adam alaihissalam. Saya sentuh part lain berkaitan tentang iblis ni. Ada surah Allah sebut. Ketika Allah argue, ketika Allah bukan tak tahu kenapa iblis tak nak sujud, tapi Allah tanya. Ayat dia kat sini. Ayat ke-12 suratul A'raf. Okey. Kita lihat contoh. Dalam ayat ke-11 surah Al-A'raf tu, muka surat 151, bawah tu Allah sebut walaqad khalaqnakum, dan sesungguhnya kami dah menciptakan kamu, summa sawwarnakum, sempurnakan wajah kamu dan sebagainya, summa qulna, kemudian kami perintahkan lil malaikah, pada malaikat, usjudu li Adam, sujud kepada Adam, fasajadu, semua sujud illa iblis. Okey. Lam yakum minas sajidin, iblis tak nak sujud pun. Allah tanya. Dan ayat ke-12 surah Al-A'raf 152, pasal 152, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Bukan Allah tu pertikaikan tak. Adilnya Allah nak tengok apa jawapan iblis tadi. Allah tanya, ma mana'ak, apa benda yang menghalang kamu, yang menegah kamu ni iblis, Allah tasjud, tak nak sujud kepada Adam, iz amartuk, ketika aku perintah kepada kamu. Allah bukan marah bab sujud tak, tapi Allah marah iz amartuk, perintah tu tadi. Sujud tak sujud, Allah tetap berada pada makamnya. Dan kita juga tuan-tuan, kita hari ini katalah 7 bilion umat Islam dekat dunia buat keputusan tak nak sujud kepada Allah. Jatuh tak Allah? Tak jatuh tuan-tuan. Allah berada pada aras kedudukan yang kekal. Kalau kata buat keputusan 7 bilion sujud kepada Allah, subuh penuh satu dunia, masjid penuh, orang bangun sujud, tambah tak Allah? Tak tambah, tetap sama. Sebab itu perintah. Nak gambarkan kat sini juga dalam iblis, Allah tak marah buat sujud tu. Allah marah sebab kenapa kau engkar perintah aku. Saya sebut iz amartu, ayat kat situ. Bukan Allah sebut qala ma manaka alla tasjud, bukan macam tu. Allah sebut iz amartu, kenapa kau tak nak sujud, kita aku perintahkan. Perintah tu yang Allah marah. Kan Allah mengharapkan, bukan mengharapkan tak, tapi nak gambarkan kedudukan iblis ni. Tu apa jawapan dia? Ingatkan, bukan kata dia minta ampun tak, dia tetap dengan ego dia. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kenapa orang tak nak datang dengan kuliah dekat masjid? Aku lagi pandai kot daripada ustaz tu, ustaz tu muda lagi. Contoh, dia macam tu lah. Ego tu ada. Padahal duduk dalam majlis ilmu ni dapat keberkatan. Pandai macam sekalipun, kita duduk, kadang-kadang kefahaman tu datang. Macam ni rupa cerita. Saya juga kadang-kadang tuan-tuan ada ruang, kalau tak ada kuliah, saya pergi masjid, duduk belakang-belakang dengar. Kadang duduk depan. Duduk depan kadang-kadang seorang macam segan-segan sikit kan. Duduk dia nak ilmu. Sebab itu peluang kita. Tapi iblis, apa dia buat? Ana khairum minhu, ego dia. Aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Khalaqtani min nar
Kau ciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dia daripada tanah, dia lumpur kotor. Padahal dia lupa. Api macam mana pun kat dunia ni, campak tanah mati dah. Mati tapi tu. Kan? Kalau api besar, campak tanah banyak sikit lah, payah sikit lah kan. Tapi nak gambarkan betapa api pun lemah sebenarnya. Dan api disebut dalam Quran, bila dia api tu daripada api yang ujung tu, yang menjulang dan sebagainya. Tapi elemen tanah ni dia lebih smooth sebenarnya, lebih baik. Okey, mereka rasa bangga macam tu. Sebab apa? Qala fahbitu minha. Allah marah, maka pergilah kau, keluarlah. Kan Allah halau iblis tadi sebab dia bangga, sebab kedudukan dia. Sebab itu tuan-tuan, buangkan sifat ego ni. Hal ata alal insani hinum minad dahr. Asalnya kita ini kosong, tak ada apa-apa pun. Kosong. Allah jadikan kita daripada mana? Mimma in mahin. Sudah sebutkan tu bagi Jumaat, 2 surah ni dibaca. Sajadah dibaca, insan dibaca. Fahamkan ayat dia. Kita jadi daripada mana? Mimma in mahin. Air yang hina. Air mani tu tuan-tuan, campaklah ke tanah. Kucing pun tak nak jilat, ayam pun tak nak patuk. Hina air mani. Tapi Allah jadikan kita sebagai manusia, Allah muliakan kita sebab Allah bagi ilmu kepada kita. Sebab Allah nak kebaikan bagi kita, Allah muliakan kita. Tak ada apa-apa pun. Sekelip mata dia pop, hilang kepada kita, habis dah. Itu sebab tuan-tuan, gunakan manfaat tadi untuk kebaikan orang dan sebagainya. Nak gambarkan juga ayat ini, bila berbangga dengan keturunan kita, berbangga kita sendiri, tak ada apa pun, tak berlaku sebagai tuan-tuan. Itu sebab ingat sungguh-sungguh, sedarkan kisah Nabi Adam ni, bagi kita pengajaran sungguh-sungguh jangan sampai ikut sifat iblis tadi, yang berbangga dengan kejadian dia. Sedangkan manusia Allah berikan dengan ilmu. Ilmu telah pegang sungguh-sungguh. Kalau kita ada harta, kita kena jaga harta kita. Tapi ada ilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Itu kebaikan dia. Sebab itu tuan-tuan, semua kita ingat kita Nabi Adam AS ini banyak berjalan daripada kita. Walaupun nampak sikit ringkas, nak sikit-sikit boleh juga tuan-tuan. Tapi takut ada bab yang kita tak faham dan sebagainya. Nak gambarkan di sini, daripada awal kita Adam AS pun ada pengajaran yang sangat besar kepada kita. Amalkan doa tadi sekurang-kurangnya. Doa yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada mana? Daripada Quran lah. Itu doa dia. Rabbana zalamna anfusana. Ini kan maksudnya, wahai Tuhan kami, kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami ya Allah, wa tarhamna, tak rahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Jadi orang yang rugi. Jadi tuan-tuan, cukuplah pengurusan pada malam ini berkaitan tentang kisah Nabi Adam AS. Sekadarnya kita ingat sungguh-sungguh. Dan Alhamdulillah kita akan jumpa lagi 2 minggu akan datang. Seminggu akan datang. Alhamdulillah permohonan diluluskan. Kita bertemu sebulan 2 kali insya-Allah. Minggu pertama dan minggu yang ketiga. Jadi ajak rakan-rakan datang sama-sama. Bukan apa tuan-tuan, untuk faham kisah Nabi ini agar dapat ubah kehidupan kita untuk Allah redha, insya-Allah, mudah-mudahan. Saya tak pandai, saya kongsi saja apa yang Allah izinkan, tu sama iktibar sama-sama untuk kita amalkan kepada kita, insya-Allah, mudah-mudahan apa kita bincang ni tuan-tuan datang kebaikannya daripada Allah SWT, dan lemah dan buruk itu juga daripada Allah, tapi asbab dosa sendiri. Astaghfirullahalazim, minta ampun kepada Allah dan doa sungguh-sungguh agar Allah berikan kita kefahaman dan juga kekuatan untuk faham cerita ini, untuk amal kepada kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.